Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini viral sebuah video TikTok dengan seviral-viralnya. Kenapa saya berkata demikian? Okey, sebelum saya buat video ini, apabila saya semak semula video TikTok tersebut, ia telah pun mencapai jumlah tontonan 1.8 juta. 1.8 million views. Okey, video TikTok itu berbicara tentang seorang ibu yang hendak bersalin, namun disambut pula oleh seorang doktor lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan, isu ini, topik ini telah pun dibicarakan sebelum ini dan telah pun diberikan penjelasannya oleh beberapa tokoh agama yang berilmu. Cuma video TikTok kali ini oleh Ustazah Siti Afifah, ia adalah lain daripada lain. Ayuh kita tonton dan kita dengar apa yang beliau katakan. Saya akan mainkan video TikTok tersebut. Link bagi video penuh dalam kotak description. Ustazah minta izin saya mainkan video untuk sama-sama kita membuat perbincangan ilmiah tentangnya. Okey, saya mainkan sekarang. Yang berkata tak masuk akal doktor lelaki, lelaki-lelaki di luar sana. Minta maaf, anda nak marah sana, marah. Kalau kamu tak takut dosa dengan Allah Ta'ala, besok Allah Ta'ala tanya, aurat isteri kamu tu tidak adalah kemudaratan. Kerana ramai sangat doktor-doktor wanita di luar sana. Ramai wanita-wanita doktor bersalin, wanita tu lebih ramai. Kenapa dibiarkan doktor-doktor lelaki juga yang nak sambut bini awak, nak tengok bawah bini awak semua? Mana dia seorang lelaki? Mana seorang yang ada cemburu kepada melihat aurat isteri dia, bawah tempat rahsia hanya suami dia tahu? Mana rahsia dia? Mana dia? Saya kata, mana kebenaran kamu sebagai seorang suami? Kamu ingat di dunia kamu boleh lepas tangan. Alah pun susah, pergilah aku tak nak ambil tahu. Kau tak ada, kau sakit, kau pergi. Allah Ta'ala kamu bela wanita. Jangan main-main. Sehebat ke mana kamu ustaz, kamu hebatlah macam mana pun di luar sana mengajar ceramah macam mana. Kalau bini anda disambut oleh lelaki, disambut bawah kamu tu dilihat oleh lelaki-lelaki yang bukan suaminya, sedangkan doktor perempuan tu ramai, kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Kamu dayus, dan yang dayus, suami yang tidak ada ihsan, yang tidak ada membela maruah isteri. Lepas tu kamu bertanggung jawab, bayarlah doktor swasta pun. Kadang kita tahu hospital swasta tu sebulan 4,000. Isteri beranak 9 bulan. Letak duit, simpan sedikit-sedikit. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Bayarlah doktor perempuan. Okey, kita telah pun mendengarnya. Sekali lagi, link dalam kotak description ya. Okey, ayuh beberapa ulasan, beberapa react daripada saya. Pertama sekali, memang sesuatu yang kita sepakati bahawa menjaga aurat, memelihara aurat adalah satu kewajipan agama. Okey, akan tetapi apabila kita hendak membicarakan sesuatu hukum, kita tidak cukup sekadar melihat dari satu aspek, tetapi hendaklah juga melihat dan mempertimbangkan daripada beberapa aspek lain. Dan dalam isu ini sekurang-kurangnya ada dua aspek lain yang juga perlu diperhatikan. Pertama ialah suasana darurat. Apakah suasana darurat? Suasana darurat ini adalah satu suasana yang melibatkan nyawa, life and death situation, di mana apabila dalam suasana darurat, sesuatu yang pada asalnya diharamkan boleh menjadi halal sekadar mana yang perlu dalam rangka memelihara nyawa, sekadar mana yang perlu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, menjaga aurat, memelihara aurat, ya betul, ia adalah kewajipan agama. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, menjaga nyawa adalah juga salah satu kewajipan agama. Dan apabila bertembung antara menjaga aurat dan menjaga nyawa, dan di sini bukan sekadar satu nyawa, tetapi dua nyawa, nyawa ibu dan juga nyawa bayinya. Apabila bertembung dua suasana ini, Seboleh-bolehnya suasana yang kita kata terbaik ialah kita dapat menjaga kedua-duanya, menjaga aurat dan juga menjaga nyawa. Tetapi dalam kehidupan ini kita
tidaklah mendapat. Setiap kali kita bukanlah setiap kali dapat apa yang kita mahu. Kadang-kadang kita berhadapan dengan satu suasana di mana kita terpaksa memilih salah satu saja, sama ada menjaga aurat atau menjaga nyawa. Maka di sini yang lebih diutamakan ialah menjaga nyawa. Ini disebut sebagai fiqhul aulawiyat, okey, fiqh prioritas. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah yang baru saja meninggal baru-baru ini, beliau ada menulis sebuah buku yang sangat bagus berjudul Fiqhul Aulawiyat, yang bermaksud, yang sudah pun diterjemah dalam bahasa kita atas judul Fiqh Prioritas, ya. Apabila kita berhadapan dengan suatu suasana di mana bertembung ataupun kita terpaksa pilih satu hukum saja, maka manakah yang lebih patut diutamakan? Dan dalam kes ini, apabila bertembung antara menjaga aurat dengan menjaga nyawa, dan kita terpaksa pilih salah satu sahaja daripadanya, maka yang lebih utama ialah menjaga nyawa. Dan Ustazah Siti Afifah pun mungkin tanpa sedar, beliau juga telah pun mempraktikkan perkara ini. Okey, sebab apabila dibicarakan tentang aurat, sesama wanita sekalipun, sesama muslimat sekalipun, bukanlah bebas untuk melihat keseluruhan aurat wanita. Ada batasnya juga. Cuma okey, antara wanita yang melihat aurat wanita dan lelaki yang melihat aurat wanita, yang lebih ringan kesalahannya ialah apabila wanita melihat aurat wanita. Dan apabila dalam keadaan darurat pula, maka ia bukanlah satu kesalahan, kerana memelihara nyawa adalah lebih utama daripada menjaga aurat. Perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah saja terbatas kepada ibu yang hendak bersalin, tetapi merangkumi pelbagai situasi yang lain. Saya bagi satu contoh. Seorang lelaki yang mengalami kemalangan jalan raya, lalu dibawa oleh ambulans ke ward kecemasan hospital berdekatan. Doktor yang on call, doktor yang on duty pada malam ataupun pada waktu tersebut ialah wanita. Semua staf dalam emergency ward yang bertugas pada ketika itu ialah wanita. Okey, tetapi menjaga nyawa lelaki yang baru saja mengalami kemalangan itu menjadi prioriti mereka, meskipun dalam rangka hendak merawat lelaki yang baru mengalami kemalangan itu ada auratnya yang terpaksa dibuka sekadar mana yang perlu, ya, sebab ini dalam suasana darurat. Demikian juga bagi seorang ibu yang sudah hendak bersalin, apabila air ketuban sudah pun pecah, apabila saat-saat nak melahir dengan pelbagai kesakitan yang hanya diketahui oleh ibu-ibu yang sudah bersalin. Ia ada satu suasana darurat. Dalam keadaan begini, yang dipentingkan, yang diutamakan, yang diberi prioriti ialah ibu dan anak dalam keadaan sihat dan baik. Jika kita juga dapat menjaga aurat ibu yang hendak bersalin, sudah tentu itu terbaik. Tetapi jika berhadapan dengan satu suasana yang kita terpaksa pilih salah satu sahaja, maka yang lebih utama ialah berusaha untuk menjaga nyawa ibu dan juga anak. Ini yang pertama, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, hukum Islam ni bukan dilihat dari satu aspek sahaja, tetapi dipertimbangkan juga dari pelbagai aspek yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustazah juga ada sebut, ini bukanlah satu suasana mudarat, sebab di hospital ada banyak doktor wanita. Mungkin yang Ustazah maksudkan ialah ini bukanlah suasana darurat. Okay, yang saya dengar mudarat. Okay. Sebab di hospital ada banyak doktor wanita. Saya yakin Ustazah telah pun membuat kajian statistik yang terperinci sehingga dapat merumuskan di hospital sebenarnya ada lagi banyak doktor wanita berbanding doktor lelaki. Okey, katakanlah doktor wanita memang lagi ramai. Tetapi yang kita mahu dalam kes ini, dalam isu ini, ialah doktor yang dalam bidang ONG, dalam bidang sakit puan. Okey, sebab doktor, ya, okey, katakan doktor wanita memang ramai, tetapi sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa doktor yang telah pun komen ke atas video Ustazah Siti Afifah ini, mereka stitch video mereka kepada video ini. Link bagi penjelasan doktor-doktor tersebut saya bagi dalam kotak description juga. Jadi para doktor ini telah pun menjelaskan bahawa dalam bidang ONG ini, doktor wanita memang kurang.
berbanding doktor lelaki. Kenapa sedemikian? Ada cabaran-cabarannya yang telah mereka jelaskan. Tetapi yang pentingnya, doktor lelaki memang lebih ramai berbanding doktor wanita dalam bidang ONG. Jadi di sini, kita bukan sekadar nak doktor, tetapi kita nak doktor yang pakar ataupun yang memang duduk dalam bidang ONG. Saya nak bagi satu permisalan, satu analogi ya. Okey, saya seorang juruterbang dalam bidang aviation, dalam bidang penerbangan. Jadi, analogi saya pun dalam bidang penerbangan ni lah. Katakan tuan-tuan dan puan-puan menaiki satu penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Dalam penerbangan tersebut, kapten bagi penerbangan itu mengalami sakit jantung dan kaput. Okey, dalam bahasa kita sebut sebagai apa? Pilot incapacitated. Okey, pembantu juruterbang ataupun co-pilot, dia sebenarnya mampu mengendalikan pesawat, meneruskan penerbangan dan mendarat dengan selamat. Kerana apabila seseorang pembantu juruterbang itu dilatih sehingga dia layak menjadi seorang pembantu juruterbang, seorang co-pilot, antara kriterianya ialah jika kapten tak ada, jika kapten telah incapacitated, maka he or she is capable to continue the flight and land safely. Tapi katakanlah dalam situasi ni, pembantu juruterbang yang tinggal seorang je dalam kokpit tu, seorang yang sangat junior, baru sebulan 2 bawa ke terbang, okey? Baru ada 1-2 calik saja. Dan kena pula hari tu, musim monsun sekarang ni, cuaca semua tak kena kan. Kuala Lumpur ke Kuching, landasan ataupun airport yang dekat-dekat ketika itu, Kuching ribut petir, Miri ribut petir, Labuan ribut petir, Bandar Seri Begawan ribut petir, Kota Kinabalu pun, destinasi pun ribut petir, thunderstorm and rain. Dia dah panik lah. Macam mana ni? Okey. Lalu antara pilihan yang ada ialah anak kapal pramugara atau pramugari akan cuba mencari ataupun membuat pengumuman di kalangan para penumpang yang 140-150 orang tu, ada tak juruterbang yang dapat membantu. Apabila dia buat pengumuman, 2 orang kat tangan. Okey, A dengan B. A, dia seorang juruterbang yang rated on Boeing 737. Sebab penerbangan KL Kuala Lumpur tu naik pesawat Boeing 737. Dia seorang juruterbang yang rated, ataupun kita kata dalam topik kita ni, seorang yang memang dalam bidang Boeing 737. Dia dalam kerjaya dia memang memandu pesawat Boeing 737. Cuma dalam penerbangan itu dia sedang bercuti lah. Okey. Dan seorang lagi juruterbang pun ada juga. Ada seorang lagi pilot. Tapi dia tak kenal Boeing ni. Dia rated on Airbus. Ada beza tau antara Boeing dengan Airbus. Jadi dalam suasana begini, siapa yang kita nak pilih agaknya? Okey, alright. Dan yang buat cerita lagi menarik tu, pilot yang A, yang rated on Airbus tu, dia ni pakai seluar pendek. Pendek habis lah. Bukan yang sekadar lutut nampak tak nampak tu. Ini pendek habis. Alah-alah nak pergi bercuti pergi pantai kan. Duduk sebelah girlfriend berkepit lain macam je. Girlfriend pula ada kupas kulit udang untuk dia. Ya ada ya udang dalam flight. Okey kan. Nampak macam tak okey. Tapi dia ni rated on Boeing 737. Yang seorang lagi tu nampak macam baik. Nampak macam okey. Tapi dia fly Airbus kan. Jadi kita ada 2 pilot. Satu pilot dia pakar dalam Boeing 737. Satu lagi pilot juga. Tapi apa dia Boeing? Apa benda tu? Boeing? Dia macam tak kenal pesawat Boeing tu. Siapakah yang kita akan pilih dalam suasana itu untuk membantu penerbangan, untuk membantu pembantu juruterbang itu meneruskan penerbangan dan mendarat dengan selamat? Okey, ini sekadar analogi. Sama juga. Ada doktor. Okey, doktor wanita ramai katakan. Memang mereka pada zaman mereka belajar dulu, pada zaman mereka buat housemanship dulu, mereka pernah menyambut kelahiran bayi. Tapi sekarang kepakaran mereka ataupun mereka duduk dalam bidang lain, ortopedik ke, saraf ke, jantung ke dan sebagainya. Okey? Dan yang lebih mahir, yang ada banyak pengalaman, yang pakar dalam bidang kelahiran ini, dalam bidang ONG ni, ialah kebanyakannya doktor lelaki. Jadi siapa yang kita nak pilih sebenarnya ya? Sudah tentu kita akan memilih doktor yang kepakarannya dalam bidang ONG. Jika dapat doktor wanita, bagus. Tetapi macam saya katakan, macam yang dijelaskan sendiri oleh doktor-doktor yang lain,
kebanyakan yang duduk dalam bidang ONG ni ialah doktor lelaki. Okey. Seterusnya, Ustazah memberi cadangan lah supaya suami himpun duit supaya dapat hantar isteri ke hospital swasta. Maknanya, ringkasnya bila dah tahu isteri positif pregnant, okey, suami pun mulalah himpun duit sebanyak RM4,000 kan. Hospital mana zaman sekarang ni, 2022, delivery RM4,000. Sebab kalau di Lembah Kelang, 4-5 tahun yang lepas, di Lembah Kelang ni, rate yang super normal delivery RM5,000. Ini yang jenis masuk hari ni besok keluar. Okey, dan semuanya sihat dan ibu pun boleh lengguk-lengguk bawa baby. Okey, boleh keluar. Itu tu ya. Tetapi pada hakikatnya apa yang berlaku kadang-kadang ada complication sedikit, complication besar, baik pada ibu, baik pada bayi atau kedua-duanya. Kita bagilah contoh yang mudah saja, yang disebut sebagai cesarean atau C-section. Okay? Doktor pakar semak-semak, tengok-tengok, oh ini kena buat cesarean, tak boleh normal delivery. Okay? Sebagai contoh. Dan kalau cesarean ni di Lembah Kelang rate 4-5 tahun yang lepas tu, daripada RM5,000 akan naik menjadi RM15,000. Bukannya RM5,000 naik jadi RM5,500. Bukan RM5,000 naik menjadi RM7,000, tetapi menjadi RM15,000. Kemudian campur tu, campur ni, campur tu, bariatan nak keluar dapat bil RM20,000 lebih kurang. Daripada tarik sihat terus jadi sakit pula. Okey. Jadi ia tidaklah semudah sedemikian ya. Dan bagi kebanyakan rakyat Malaysia sekarang ini dalam suasana cabaran ekonomi yang mungkin sebahagian tu ya, 3-4 hari sebelum gaji ataupun seminggu sebelum gaji dah zero dah. Makan saja apa yang ada di rumah, kicap dengan beras hancur ke apa ke. Jadi ia tidaklah semudah demikian untuk menghimpun duit cash sebanyak RM4,000, RM5,000 tu macam saya katalah normal, super normal delivery. Okay? Pada hakikatnya bil tu akan ada charge itu, charge ini, dan biasa-biasa pun RM7,000, RM8,000 ya. Jadi Ustazah ni apabila bercakap macam tidak berpijak pada bumi nyata ya. Bukan semua orang ada kemudahan untuk pergi ke hospital swasta ya. Dan kemudian bercakap tentang hospital swasta ni, dia kena bermula daripada awal tau, baru kita dapat pilih doktor wanita yang kita nak. Maknanya bila dah confirm pregnancy tu, purata sebulan sekali akan ada check up kan, normal check up untuk ibu, janin, baby apa semua tu. Dan dia kena mula daripada awal. Dan tiap-tiap bulan tu bila buat check up pun bilnya bukan RM5, RM10. Okey, boleh jadi 100, boleh jadi 200 dan sebagainya. Dan dengan itu baru kita dapat bersalin dengan doktor pilihan kita itu. Kalau sebelum itu, ketika sudah confirm bersalin, ketika sudah confirm pregnant, sudah confirm hamil, dan ujian bulanan tu kita pergi klinik dekat rumah je lah, dapat doktor wanita kan. Bila nak bersalin, baru walk in ke private hospital, baru walk in ke hospital swasta. Dan bila kita walk in, siapa saja pakar ONG yang bertugas pada ketika itu, pada hari itu, pada waktu itu, anda kena terima dia. Dan mungkin yang sedang bertugas pada ketika itu ialah lelaki, bukannya perempuan. Jadi tidak semudah itu ya. Okey. Alright. Yang keempat, Ustazah menyebut tentang doa. Okey, doa itu betul, kita berdoa. Tapi bagi saya daripada berdoa supaya dapat melahirkan anak di hospital swasta, saya lebih menganjurkan, menasihatkan suami dan juga isteri, ayah, bakal ibu, berdoa agar ibu dan anak adalah sihat, berdoa agar bersalin secara normal, tak payah surgery, tak payah C-section apa semua tu. Dan selepas bersalin pun ibu dan anak adalah sihat. Okey, nyawa, kesihatan itu yang prioriti. Dan sambil itu kita juga berdoa moga-moga apabila bersalin di hospital kerajaan dapat juga doktor wanita. Itu yang lebih baik. Sebab daripada berdoa RM4,000, tengok-tengok, okey, alhamdulillah mampu RM4,000, sekali dapat bil RM15,000 ataupun yang RM20,000 saya cakap tu. Macam mana pula tu? Okey, jadi bagi saya adalah lebih utama, lebih baik dianjurkan kepada suami isteri, khasnya kepada suami, berdoa agar isterinya dan anak yang dikandungnya sihat, dapat normal delivery, tak payah surgery ke apa ke, dan selepas itu juga sihat dan
Dan kemudian prioriti nyawa, kemudian juga agar dapat doktor wanita. Okey, kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima tentang suami yang dayus. Okey, suami dayus ni sebenarnya apa definisinya Ustazah? Okey, saya baca hadis. Okey, saya tengah tengok laptop saya ni daripada Musnad Ahmad, edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud, hadis nombor 6113. Okey, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan terjemahan saja. 3 orang yang Allah tabaraka wa taala haramkan syurga ke atasnya. Siapakah 3 orang tu? Pertama, orang yang ketagih arak. Kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Dan ketiga, orang yang dayus. Dayus ataupun nak sebut bahasa tu dayus. Okey, siapakah dayus ni? Orang yang membiarkan ahli keluarganya melakukan maksiat. Maknanya katakanlah si suami tu isterinya bekerja, katakan dia tak kisah isterinya tu masa lunch break pergi makan dengan staff lelaki yang lain ke, tak kisah anak perempuan dia berdating ke, dia tak kisah apa-apa semua tu, dia biar saja. Itu baru lelaki dayus, maknanya sengaja membiarkan ahli keluarganya melakukan maksiat. Adapun jika isterinya hendak bersalin, itu bukanlah sengaja membiarkan isterinya melakukan maksiat. Kerana bila dah bersalin adalah darurat, bila dah bawa ke hospital, siapa saja doktor pakar di ONG yang dapat menyambut bayi, maka it is okay asalkan ibu dan bayi adalah selamat. Ini bukanlah sengaja membiarkan isteri ataupun ahli keluarga melakukan perkara maksiat. Okey, jadi Ustazah minta saya mak balik apakah definisi suami yang dayus. Baik, itulah beberapa perkara yang ingin saya react ataupun saya ulas tentang ini ya. Baik, sebagai penutup ya. Saya sebenarnya nak buat react ni bukan tapi saya bimbang dengan jumlah view yang begitu banyak, 1.8 juta and counting. By the time saya upload video ni dah mungkin 2 juta ke kan. Saya bimbang ada di kalangan para penonton kepada video TikTok tersebut yang macam tu ya. Apabila isteri dia sudah hendak bersalin, suami pula bawa hospital A, doktor perempuan tak ada. Bawa hospital B, doktor perempuan tak ada. Bawa hospital C, doktor perempuan tak ada. Okey, sebab nak kena request apa semua tu kan. Sementara isterinya pula sudah pun sangat-sangat hendak bersalin. Jadi dalam rangka ini membahayakan pula nyawa ibu dan anak. Dan inilah sebenarnya sesuatu yang saya bimbangkan ya. Tetapi saya yakin ramai di kalangan para penonton tu sebenarnya yang dapat menilai apa yang Ustazah itu cakapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Islam ini luas. Betul, menjaga aurat, memelihara aurat ialah satu kewajipan. Tetapi apabila kita ingin membicarakan hukum tentang sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, hendaklah juga dipertimbangkan beberapa aspek yang lain. Dan di sini aspek darurat dan juga aspek aulawiyat, mana satu yang patut diutamakan. Okey, dan jika mendapat doktor lelaki, doktor lelaki ni pun baik Muslim ataupun non-Muslim, mereka pun melakukannya yakni untuk menyambut bayi atas tanggungjawab. Fokus mereka ialah supaya ibu dan bayi selamat. Okey, mereka bukanlah ada pesakit perempuan mari nak bersalin, bukan begitu ya. Jadi mereka pun orang yang memahami perkara ini, bertanggungjawab, dan seboleh-bolehnya mereka pun hendak doktor wanita ONG yang menyambut ibu yang hendak bersalin. Tetapi macam yang saya katakan, kebanyakan doktor di bahagian ONG sekarang ini ialah lelaki. Bukan semua orang mampu untuk pergi ke hospital swasta, dan kalau pergi hospital swasta pun ada cabaran-cabarannya sehingga taklah semestinya mendapat doktor lelaki. Okey, jadi itulah beberapa perkara yang ingin saya react, ingin saya ulas. Moga-moga berbantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.